Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala ta'ala inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham di dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita juga dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Pagi ini alhamdulillah insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat AU3. Sekarang kita telah masuk ke kitab yang baru, iaitu kitab Minhajul Abidin, diterjemahkan sebagai jalan para abid, orang yang nak jadi ahli ibadah. Diterangkan jalannya di dalam kitab ini oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi nuskah yang kita gunakan ini dua bahasa, ada dua bahasa. Sebelah kanan adalah bahasa asal bahasa Arab. Kita sudah sampai ke muka surat 2. Sementara yang sebelah kiri bahasa Melayu terjemahan yang diusahakan oleh ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Aku Undud hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita telah sampai ke muka surat 4 Yang terjemahan sudah sampai ke muka surat 4. Di bawah tu sebelum nota kaki firman Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Ini sebenarnya mukaddimah, belum masuk isi kitab lagi. Sepertinya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membuat sinopsis dalam mukaddimah ini, telah memberi gambaran menyeluruh apa yang kita akan jumpa dalam kitab Minhajul Abidin ini. Tapi yang paling utama adalah tentang menjadi ahli ibadah, lalu dibawa ayat suci Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman dan memerintah kepada kita, dan aku adalah Tuhan kamu. Jadi kalau kita kata Allah adalah Tuhan kita, pencipta kita, pemilik kita, yang menguasai kita, yang menentukan untuk nasib kita, maka fa'budun. Logik sekali bahawa kita itu menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan walaupun tidak ada kemestian bahawa apabila kita beribadah kepada Allah, Allah mesti memberi satu balasan kepada kita. Tak ada kemestian, kerana kita hamba, kita memang milik Allah.
Jadi status hamba itu sudah mewajibkan kita taat kepada perintah Allah. Tetapi dengan rahmat kurniaan Allah dalam ayat yang dipetik yang seterusnya, sesungguhnya ini iaitu nanti balasan syurga, balasan yang baik. Ini adalah merupakan balasan buat kamu atas amal ibadah yang dilakukan, dan adalah usaha-usaha kamu untuk melakukan amal ibadah. Kita bermujahadah melawan hawa nafsu, sebab amal ibadah ni tak sesuai dengan nafsu. Sebab tidak ada habuan di situ. Kadang-kadang ada juga dimasukkan riya, ujub, di situ baru nafsu suka. Jadi usaha kamu itu mashkura, disyukuri. Maknanya Allah Ta'ala memberi balasan juga kepada amal ibadah kita, walaupun kita hakikatnya hamba Allah, yang kalau Allah tidak beri balasan pun tak masalah. Qala rahimallahu ta'ala, thumma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha. Kemudian setelah dibawa dalil ayat suci Al-Quran tentang kepentingan melakukan ibadah, jadi adalah satu perkara yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah untuk golongan yang menyalahgunakan label tasawuf, menyalahgunakan istilah hakikat, sehingga mereka tidak beribadah lagi. Mereka kata kami sudah sampai ke makam hakikat, jadi kami tak perlu lagi terikat dengan syariat. Tak lagi dia sembahyang, tak lagi dia haji dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang dia pusing, dia kata dia sembahyang juga tapi sembahyang orang hakikat. Hakikat apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya sebenarnya amalan tu dengan niat. Jadi dia sembahyang rukun qalbi sajalah. Niat je. Tak ada rukun qauli, tak ada Allah Akbar, tak ada baca Fatihah. Dan apatah lagi tidak ada rukun fi'li. Tak ada dia berdiri, tak ada dia rokok, tak ada dia sujud. Ya, kita tanya dia, kamu dah solat dah? Tak nampak pun. Saya solat makam hakikat. Pakai niat. Tapi makan tak ada pula pakai niat. Ya, jemput datang ke rumah makan betul-betul. Boleh sediakan pinggan kosong je. Ya. Geng-geng yang pakai niat ni, kalau kita jemput dia jamuan, sepatutnya kita sediakan pinggan kosong dan bagi tahu kamu niatlah nak makan apa. Boleh niat nasi kerabu, boleh niat nasi biryani, mi goreng. Tak boleh pula. Kalau bab makan, dia makan betul-betul. Tapi bab solat, dia kata pakai niat saja. Ini bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dan tidak demikian hakikat. Hakikat, orang yang telah yakin bahawa hakikatnya dia di dalam kekuasaan Allah Ta'ala, pasti dia tidak tergamak untuk melanggar perintah Allah Ta'ala atau meninggalkan kewajipan yang diwajibkan. Kemudian sesungguhnya kami telah memerhatikan pada urusan ibadah ni, dan kami perhati betul-betul jalan ibadah ni daripada mula hinggalah sampai kepada tujuan. Jadi tujuan-tujuan ibadah inilah yang menjadi cita-cita. Orang yang menjalani jalan ibadah tu, dia sepatutnya dia ada cita-cita. Kalau tak ada cita-cita, apa kita nak susah-susah? Ya, nak bangun, nak solat, ya. Kemudian kalau lapar, nak tahan lapar sebab puasa. Lagi nak pergi haji, ya, dengan kos lagi sekarang kan meningkat kan pergi haji, tak macam dulu. Ya. Tapi kenapa kita susah-susah? Bahkan kadang kita sanggup bayar mahal, tak apalah. Susah nak beratur, lambat lagi kita pergi swasta lah. Kenapa? Banyakkan tempat lain yang tak panas, yang tak gersang, yang mungkin cantik pemandangannya, ada salji, ada apa. Kenapa kita pilih pergi ke sana? Apa dia? Jadi tujuan yang menjadi cita-cita orang yang menjalani jalan ibadah sepatutnya adalah mardatillah. Ya. Dia buat ibadah apa pun supaya Allah redha dengan dia. Na'udzubillah, ya, kalau ada masuk tujuan-tujuan yang lain, dibimbangi itu merosakkan ibadah, ya, mencacatkan ikhlas. Fa idza hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun. Jadi kata Imam Ghazali, setelah saya perhati tengok daripada mula nak beribadah sampailah nak sampai kepada tujuannya, kami dapati ia merupakan jalan yang sangat sulit dan juga merupakan laluan yang sukar. Rupanya payah, ya, jalan ibadah ni.
Kathiratul aqabat. Banyak tanah-tanah tinggi dia. Kan kita kalau jalan tu semua senang ya. Kalau orang yang suka kayuh basikal ya. Kalau jalan tu rata dia kurang guna tenaga. Tapi kalau mendaki bukit kan tu menggunakan banyak tenaga. Kalau menurun lagilah senang. Ya. Dan tak payah kayuh pun lagi laju. Ya. Tapi kalau jalan ibadah dia jalan yang banyak dakian. Syadidatul masyaqqat. Dahsyat dia punya kesukaran-kesukaran dia tu. Ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan macam kita selalu sebut, kalau tidak ada taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Ta'ala, ya, orang yang badan dia sadu, selalu angkat besi di gym, ya. Pagi-pagi nak angkat selimut untuk solat subuh pun tak larat lah. Ya. Kenapa? Kerana tidak ada, tak nampak cita-cita tu. Tak nampak apa faedah ibadah. Ya, kalau dia angkat besi, dia nampak badan dia berpeluh, sihat, nampak masa. Ya. Ibadah, apa faedah? Tak nampak. Jadi sebab itu ibadah ni dia ada kaitan dengan iman. Orang yang kuat iman dia, insya-Allah dia akan terdorong untuk ibadah. Kalau orang itu iman dia tidak kuat, dia kurang ya, dorongan untuk ibadah. Ba'idatul masafat, jauhlah pula perjalanannya, bukan dekat. Azimatul afat, besar pula penyakit-penyakit dia. Macam-macam penyakit ada dekat ibadah ni. Kathiratul awaiqi wal mawani'. Banyak pula perkara-perkara yang menghalang dia, melambatkan dia. Ibarat kalau kita nak pergi satu tempat tu, Allah jam, berkilometer jam. Ada pula penghalang, polis pula buat roadblock, ya. Sana pula baiki jalan. Ya. Hafifatul mahaliki wal maqati'. Penuh dengan pelbagai kebinasaan dan perkara-perkara yang memutuskan perjalanan. Ya. Ada pula perompak, ya. Ada pula penyamun. Ya. Aziratul a'da'i wal quta'. Ghaziratu ya. Melempah dengan musuh dan juga quta'. Ya. Quta' ni dia asalnya daripada qati', orang yang memotong. Ya. Dia ada satu istilah dia panggil qati'ut tariq. Orang yang memotong jalan ya. Bukan maksud dia macam JKR, potong jalan, gali lubang, bukan. Qati'ut tariq maksudnya perompak. Bila ada kabilah-kabilah perniagaan lalu di tempat dekat dia akan rompak. Jadi banyak yang akan merompak ibadah kita nanti. Elok-elok kita nak buat ibadah tak jadi. Atau kita buat ibadah rosak ibadah kita. Ataupun kalau tak rosak zahirnya, rosak batinnya. Azizatul asya'i wal atba'. Tapi kalau nak kata penyokong dan pengikut tak ramai. Ya. Mudah sajalah saya ada pengalaman berkuliah di masjid ya, di Shah Alam. Jadi satu malam saya datang tu, saya dapati penuh pula masjid. Nak parking pun susah. Ya. Masuk-masuk, penuh. Daripada sah depan sampai ke belakang penuh masjid. Pelik pula. Tak ada program apa masjid, hanya kuliah saya je. Kan selalu tak adalah macam tu. Rupanya lepas semayang clear, tinggallah satu saf lebih kurang lagi yang tunggu kuliah. Habis yang ramai-ramai, masjid ni dia dekat dengan stadium Shah Alam. Malam tu Selangor lawan Singapura apa tah piala ya. Jadi yang sana ramai penyokong. Yang sana ramai pengikut berbas-bas ya, dengan bendera, dengan apa. Tapi yang kalau majlis ilmu, nak duduk dalam masjid iktikaf, nak zikir, tak ramai. Penyokong dan pengikut tak ramai. Habis itu macam mana ni nak buat ni? Lalu Imam Ghazali terangkan. Wa hakadha yajibu an takuna. Tapi bila fikir balik, macam inilah pun yang sepatutnya jadi. Memang macam itulah pun. Kenapa tu? Li'annaha tariqul jannah. Kerana ibadah ni jalan ke syurga. Jadi kenapa pula jalan ke syurga jadi tak ramai? Sepatutnya ramai kan nak masuk syurga. Asalkan orang tu beriman, tanya dia kau nak masuk syurga ke neraka? Tak payah tanya. Orang putih kata ghost without saying. Ya, memang confirm lah kalau kita banyak dosa pun kita nak masuk syurga, takkan nak masuk neraka. Kenapa tu? Fayasiru hadza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah suasana yang kita lihat ni
suasana ibadah yang tidak ramai yang nak menjalani jalan dia, banyak pula yang nak menghalang, banyak yang nak merosakkan. Ini sebenarnya membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita faham Nabi SAW apabila baginda beritahu satu perkara mesti betul. Termasuk perkara yang Nabi kata akan berlaku. Contohnya Nabi SAW beritahu sataftariqu ummati ila 73 firqah au millah. Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan ataupun 73 jalan, ya. Jadi walaupun kita rasa tersakiti dengan melihat umat Islam ni berpecah, macam-macam aliran, tapi daripada sudut yang satu lagi, nak tak nak kita kena redha dengan takdir Allah. Bukan redha dengan perpecahan tu. Perpecahan ni sesuatu yang dilarang. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, yakni dengan agama Allah. Habis itu wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Mana berpecah belah ni atas apa sebab, ya, hartakah, politikkah, kuasakah, dan aliran pemikiran yang bercanggahkah, asalnya itu dilarang. Maka kita tidak boleh redha dengan perkara yang dilarang. Redha tadi dengan takdir. Macam contohnya, ada orang bunuh orang lain. Orang yang dibunuh tu pula kawan baik kita misalnya. Kita tak boleh redha dengan perbuatan membunuh tu. Itu maksiat. Ar-ridha bil maksiyati maksiatun. Redha dengan perkara maksiat itu pun maksiat juga. Tapi kita redha bahawa itu adalah takdir, bahawa kawan kita tu itulah nasib dia, ya. Mati kena bunuh macam itu, mati dengan keadaan dizalimi, ya, kita redha sebagai takdir. Jadi kita redha daripada sudut bahawa memang kita sepatutnya rasa sedih, ya, bahawa ibadah ini tidak dia pandang berat, tapi daripada sudut yang lain kita redha bahawa bila Nabi SAW bagi tahu, pastilah sabda baginda itu benar. Ala wa innal jannata huffat bil makarihi wa innan nara huffat bis syahawati. Sesungguhnya, ketahuilah, dan sesungguhnya syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita. Ya. Semayang kan kita rajin sangat asalnya pun. Ya, mujurlah lama kelamaan kita latih tu ada rasa lazat, ada rasa nak ringan. Asalnya kita tak ringan nak semayang, nak zikir lagi lah. Ya. Pula kalau zikir ramai-ramai, ya, kadang tu, oi, bilalah dia ni nak berhenti, dah lah tu, penat dah aku zikir ni, lengah dah kaki aku. Ya. Tapi cuba menonton, cuba tengok bola, cuba apa, siap melompat lagi bila masuk gol. Ya. Dah apa yang dapat masuk gol? Kata Tuan Guru Syekh Nuruddin, guru saya, hafizahullah, ya, just nak buka minda lah. 22 orang berebut satu bola, padahal masing-masing kalau beli seorang satu pun boleh. Beria berpeluh-peluh berebut, ya, dah dapat berjaya rebut, dah tendang lagi. Patut dah penat tadi kejar, ya, dapat bola terus ambil balik simpan. Makna kata nak tengok apa yang seronok sangat. 22 orang kejar satu bola, tendang sana tendang sini, ya, kena tendang masuk jaring, ya, seronok. Sebab itu bukan ibadah. Jadi nafsu suka. Tapi kalau ibadah, nah tu nafsu tak suka. Padahal apa sangat berbanding dengan nak solat 5 minit, 6 minit, ya, berbanding dengan nak jam pergi ke stadium, kan jauh lebih ringan ibadah daripada satu sudut. Tapi daripada sudut yang lain, Nabi SAW telah bagi tahu memang, ya, syurga itu akan dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci. Dan sesungguhnya nafsu itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi ada cerita dongeng lah. Ni hadis maudhu' lah kiranya. Cerita dongeng, katanya ada orang dia satu masa tak tahulah apa penyakit dia atau dia kemalangan, dia koma. Jadi dalam keadaan koma tu dia terasa seperti diheret ke neraka, ya. Jadi yang peliknya bila dia sampai ke neraka tu, nampak elok pula neraka tu, tempatnya cantik, ada hiburan, ada muzik, ada tari menari, ya, ada minuman-minuman. Jadi teringinlah dia, ya, nak masuk. Jadi kata yang menjaga neraka, belum lagi, belum. Kamu sebenarnya tak sampai masa lagi. Jadi sihat dia daripada koma, teringat dengan mimpi dia tu, ya.
lagi sakanlah dia buat maksiat. Ya. Sebab neraka ni bukan tempat yang sakit, yang seronok. Jadi bila dia mati masuk neraka, loh lain pula dengan apinya, dengan panasnya, dengan tempat yang penuh dengan azab. Tanya dia, itu hari masa saya koma itu hari datang nampak elok sini, kenapa sekarang masuk betul-betul dah tak elok? Oh, kata dia masa tu promosi biasalah. Masa iklan kan semua nampak elok, kita nak beli rumah pun macam-macam dia tunjuk macam ni, bila jadi retak sana retak sini, ya, rosak sana rosak sini, masa promosi biasalah. Itu cerita dongeng. Tapi moral of the story, memang sebenarnya neraka itu akan dikelilingi dengan syahwat. Ya, nafsu kita suka itu banyak mendorong pada neraka, walaupun kita hiasi dengan Islami. Kita kata kita berjuang untuk Islam, tapi sebenarnya untuk nafsu kita, supaya kita dapat jawatan, supaya kita dapat pangkat, kita dapat duit atau pujian dan sebagainya, maka itu sebenarnya membawa pada neraka sebab dia syahwat. Walaupun kita kan ada orang-orang yang hatta dia kata bertarikat. Ya, tarikat tu asalnya jalan nak dapat ridha Allah, penuh dengan taubat, dengan menangis, dengan zikir. Tapi dalam masa sama ada habuan syahwat. Apa habuan syahwat dia? Kalau jadi syekh tarikat kan ramai pengikut. Kan orang cium tangan, orang hormat, ya. Orang kadang-kadang hikmat macam-macam lah sebab kita syekh. Jadi ada orang kadang-kadang di situ sudah masuk syahwat. Padahal tu jalan akhirat. Bertarikat ni jalan ahli-ahli sufi, nak bersihkan hati. Tapi ada lagi celahan syahwat dia di situ. Akhirnya dia bukan lagi kerana Allah. Tapi kerana nak jadi syekh, kerana nak dihormati oleh pengikut, atau nak supaya berlaku karamat dan sebagainya. Itu ada elemen syahwat. Bila ada elemen syahwat, kita kena ingat itu barangkali adalah mendorong ke arah neraka, wal iazubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata haznun wa birubwatin wa innan nara sahlun bisahwatin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga itu haznun, merupakan laksana kepayahan yang mendaki ke tempat yang tinggi. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya neraka itu ibarat jalan yang landai, yang rata. Menuju ke neraka ni mudah. Ibarat kata macam tadilah, kalau naik basikal tak payah kayuh. Tak payah kayuh kalau nak pergi neraka. Tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah haji, masuk neraka apa susah? Kan? Tapi nak masuk syurga, Allah nak kena sembahyang lah, nak kena sabar lah. Ya. Orang kata orang fitnah orang ini, nak kena sabar. Dapat nikmat jangan lupa syukur. Kita kadang masa musibah boleh sabar, masa dapat nikmat dah lupa nak syukur. Jadi susah. Itu ibarat mendaki di tempat yang tinggi, sementara neraka ni ibarat berjalan di tempat yang landai, yang rata. Qala rahimahullah ta'ala, thumma ma'a dhalika kullihi fa innal abda dha'ifun. Dahlah jalan ke syurga tu payah, nak ibadah tu susah. Hamba ni pula sifat dia tu dhaif. Ya. Suruh puasa tak makan lapar, tak minum dahaga. Dhaif. Ya. Suruh jangan berzina. Kita bila tengok perempuan cantik tertarik. Pula dia pakai seksi, ya. Pula dia spray minyak wangi. Dhaif. Kita ni lemah. Ya. Bila dipuji kita seronok, bila dikeji kita sakit hati. Jadi susah. Susah satu, kita lemah. Wa zamana sa'bun. Dan zaman pula zaman yang sukar ni zaman Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala. Belum zaman kita lagi. Belum zaman internet lagi. Zaman Imam Ghazali mana ada muzik tengah sembahyang, kan? Zaman kita kadang-kadang telefon imam pun keluar lagu. Lupa pula aku nak off. Lupa pula aku nak silent phone. Kalau ringtone biasa okey lagi, ringtone lagu rock ke, ya. Dangdut ke, ya. Terkejut, boleh tahan imam kita minat dangdut, ya. Bukan imam sini lah, contoh. Contoh kan, zaman dulu mana ada. Dan zaman kita pun kan
Kan saya ingat dulu satu masa dahulu, kalau orang nak tengok benda-benda lucah, dia kena sewa video. Kan satu masa dulu. Video besar tu. Panggil apa? VCD apa? Bukan VCD, apa entah. Sekarang dalam handphone je. Kalau kita kan, anak-anak kita kan, handphone je. Tak ada masalah pun, apa ada censorship dalam handphone. Jadi, kalau zaman Imam Ghazali pun dah zaman yang susah nak jadi orang yang ahli ibadah, apatah lagi zaman kita. Wa amrad dini mutaraji'un, dan urusan agama ni jadi terkebelakang. Zaman Imam Ghazali dah perhati bab agama belakang, last. Kita kan bab agama ke depan. Bila time-time tertentu lah ya, time-time berkempen tu nampaklah macam kita tu beragama. Tapi time-time kita ada peluang untuk menjalankan apa yang kita janji, belakang juga. Ya, bab agama ni. Wal faragha qalilun, dan waktu lapang juga sedikit. Ya, tambah zaman kita, satu orang 2-3 kerja sebab nak cari rezeki. Wa syughla kasirun, urusan pula banyak. Ya. Zaman dahulu pun urusan dah banyak. Zaman sekarang layan WhatsApp saja. Kalau tambah pula kalau jenis kajian bergaduh dalam WhatsApp pasal politik, habis masa kat situ. Kalau buat grup WhatsApp, seorang buat masuk isu politik, habis. Ya tak? Boleh. Buat satu grup khas, bincang sembang politik. Sembang dalam tu. Kadang-kadang grup keluarga, ya, grup Korea, ya. Akhirnya habis masa kat situ je. Ada orang letak gambar poster, dia kata ahli kereta, ahli politik. Punya Lamborghini, Mercedes, BMW, ya. Kereta pun tak suit politik. kereta kancil lama je, tapi yang banyak spend time bergaduh sana sini yang petaksub ni, ya. Orang yang politik tu di medan kempennya dia bergaduh, jumpa dekat parlimen dia minum kopi sekali, gelak-gelak tepuk bahu, ya. Jadi jangan ya kita tu menghabiskan masa kita tu dengan urusan-urusan yang tidak membawa faedah dunia dan akhirat. Sebab wal umru qasir. Umur bukan panjang sangat. Ya, malam kan saya dah sebut tentang yang kabar terbang terhempas dekat Elmina tu. Saya fikir-fikir, siapalah antara kita yang start motor dalam hati dia, janganlah aku accident dengan penerbang, kan tak ada. Mungkin dia terfikir, janganlah aku dilanggar lori, ya, janganlah aku terbabas dalam longkang. Tak terfikir dalam hati orang start motor tu, dia nak meninggal sebab berlanggar dengan kapal terbang. Tapi dah sampai ajal, tak panjang mana umur kita. Angan-angan kita panjang, nak itu, nak ini, ya. Angan-angan tu banyak. Kadang benda-benda yang berlaku jadi insaf juga. Saya pernah dijemput majlis tahlil di area Selangor sinilah. Bila saya sampai ke rumah tu, rupanya rumah tu baru siap renovate. Fikir kat dalam hati, ya, orang yang renovate rumah ni tak sempat dia. Ya. Kalau orang yang baru beli kereta misalnya, baru beli kereta mewah, semalam sampai hari ni meninggal, agak-agak dibawa ke kubur dengan Alphard ke dengan Wen Allahumma firlahu warhamhu tu. Itulah cerita umur kita pendek, angan-angan kita panjang. Wa fil amali taksirun, dan pada amalan kita pula banyak cuai. Wa naqida basirun, yang nak nilai amalan kita tu maha melihat. Kalau manusia senang dia tengok zahir, bacaannya bagus, gerak-gerak pergerakan dia betul, baguslah sembahyang dia. Tapi yang nak bagi pahala Allah. Allah lihat sampai dalam hati. Bukan setakat zahir saja. Jadi itu masalah. Itu yang jadi kita tu bimbang. Wal ajala qarib, dan ajal kita sebenarnya hampir. Walaupun kita kata kita akan meninggal lagi 10 tahun, 20 tahun, tapi kullu atin qarib. Setiap benda kalau dia dalam keadaan mendatang, sebenarnya dia cepat. Hujan celik, hello. Dulu kita ada beria-ria Vision 2020. Something yang kita look forward. Apa yang terhasil atau tidak ni? Visi 2020, wawasan 2020. Sekarang dah 3 tahun kita tinggalkan. Sebab masa tu dia atin. Dia mendatang. So, sooner or later kita akan bertemu. Tapi sekarang dia dah jadi jauh. Kullu madin ba'id. Setiap yang berlalu tu sebenarnya jauh. Semalam misalnya, ya, kita tak datang masjid sebab hujan lebat. Tak boleh ambil balik dah.
Baru semalam je berlaku. Tak boleh ambil balik. Itu buktinya jauh. Tapi kematian bila-bila pun dekat. Bila mati habislah. Peluang kita nak buat ibadah habis. Adalah pahala berjalan tu adalah jenis-jenis ibadah. Macam kita ada ilmu, orang ambil manfaat. Kita buat sedekah jariah, kita didik anak kita jadi orang soleh. Ya, itu dianggap amalan kita yang continue walaupun kita mati. Tapi secara umum bila mati habis peluang untuk melakukan ibadah. Was-safara ba'idun, dan perjalanan ni jauh ya. Kita jangan ingat perjalanan atas dunia saja. Nanti di alam barzakh ada perjalanan lagi, soal jawab lagi. Di alam akhirat tak usah cerita dah. Sampai masing-masing terpaksa merayu supaya dia percepatkan hisab. Padahal lepas hisab tu pun membimbangkan juga. Dua pilihan je. Syurga atau neraka. Atas dunia ni masih banyak pilihan kan? Rumah banglo ke, banglo 3 tingkat boleh, 2 tingkat boleh, rumah teres boleh, semi-D boleh, ya. Kondo boleh. Yang susah-susah duduk bawah jambatan pun ada. Banyak pilihan, ya. Tak selesa duduk rumah flat, mungkin tak selesa lagi duduk bawah jambatan. Tapi kalau di akhirat kan dua pilihan yang sangat jauh. Iman syurga penuh dengan pelbagai nikmat dan kelazatan, iman neraka penuh dengan pelbagai azab dan siksaan. Wa ta'ata hiya zadu fala budda minha. Dan ketaatan itu adalah bekal, maka tak dapat tidaklah. Kita nak berjalan kena ada bekal. Wa hiya fa'itatun fala maraddalaha, dan dia bila hilang dah tak boleh ambil balik. Walaupun kita kata kita qada. Kita biasa misalnya buat solat sunat duha. Hari tu tak macam mana sibuk, tinggal. So kita qada lah lepas zuhur, kita qada. Sebab sunat yang kita biasa buat ni disunatkan kita qada. Ya. Tapi sebenarnya tidak menggantikan. Kerana waktu duha yang berlalu tanpa solat sunat tadi itu modal lain. Yang kita gunakan untuk qada tu modal lain, umur lain. Makanya nak kata dapat balik tak dapat. Cuma dapatlah kita itu mengisi waktu lain itu dengan ketaatan dengan cara qada, ya, solat sunat. Faman zafira biha faqad faza wa sa'ida abadal abidin wa dahrad dahirin. Barang siapa yang mencapai amal ibadah, maka dia telah berjaya dan bahagia dia selama-lamanya. Dan sepanjang masa dia bahagia. Orang yang ibadah ni. Wa man fatahu zalika khasira ma'al khasirin wa halaka ma'al halikin. Dan barang siapa yang terlepas daripada ibadah, maka dia ini orang yang sangat rugilah, berserta dengan orang yang rugi. Modal keluar, untung tak ada. Umur kita tu modal. Maka setiap detik kita keluar modal. Dan ibadah tu untung. Bila kita tak buat ibadah, berarti modal keluar, untung tak ada, rugilah. Apa pantun guru saya dulu, almarhum Tuan Haji Mak Saman Kati, dia kata apa? Meniaga buluh kasar, untung tak ada modal lesap. Macam itulah orang yang tak ibadah. Untung tak ada modal memang lesapnya. Sebab umur kita bukan boleh stop. Dan binasa dia berserta dengan orang yang binasa. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dalan. Maka jadilah perbincangan tentang ibadah ni demi Allah satu benda yang sulit. Wal khataru azima, bahaya besar, risiko tinggi. Falidzalika azza man yaksidu hadha tariqa wa qalla. Kerana itulah sikit sekali orang yang nak menuju jalan ibadah ini dan tidak ramai. Summa azza minal qasidin man yaslukuhu, yang menuju pada ibadah tu pun kadang tak jadi. Ya. Semayang ba'diyah kat rumah sajalah. Sampai rumah tengok cek WhatsApp sekejap, campur dengan batal wuduk, malah nak ambil dah. Tak jadi. Dah menuju dah, tapi tak jadi. Ya. Kalau pegang Quran pun orang yang ada masalah apa, tak boleh tidur, orang panggil apa? Insomnia. Cuba ambil Quran pegang. Kadang-kadang terjatuh Quran daripada tangan, cepat kita ngantuk. Dah menuju dah pegang Quran, tak baca juga. Dah pegang tasbih, tak zikir juga.
Summa azza minas salikin man yasilu ila maqsudi wa yazfaru bil matlub. Dan dari di kalangan yang berjaya menjalani jalan ibadah pun sedikit yang sampai kepada tujuan dan mencapai apa yang dia tuntut. Wa humul a'izzatul ladzina astafahumullahu azza wa jalla li ma'rifatihi wa mahabbatihi. Dan mereka inilah golongan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengenal makrifah akan dia dan kasih akan dia. Wa saddadahum bi taufiqihi wa ismatihi. Dan Allah Ta'ala memperkuatkan perjalanan mereka itu, mengukuhkan perjalanan mereka itu dengan taufik dan pemeliharaannya. Masih jumpa ke tuan-tuan muka surat berapa? Saya tak terikat dengan terjemahan dia ni. Surat 6 ya. Paragraf yang kemudian yang ketiga. Tapi insya-Allah tak lari ya, walaupun saya tak ambil daripada terjemahan tu, maknanya tu tak lari. Summa awsalahum bi fadlihi ila ridwanihi wa jannatihi. Selepas Allah jayakan mereka menjalani jalan ibadah, maka Allah menyampaikan mereka dengan kurniaannya kepada ridha dan syurganya. Itulah kemuncak sekali. Orang bila dah dapat syurga Allah, walaupun masih hidup dunia penuh dengan pelbagai kesusahan, kalau tanya dia, pernah susah tak? Tak pernah, kata dia. Lupa dia segala kesusahan. Tapi orang kalau dalam dunia ini pelbagai kenikmatan dia dapat, dengan harta, dengan pangkat, dengan kuasa, dengan apa, celup sekejap dalam neraka, hang pernah senang tak? Tak pernah, kata dia. Lupa segala nikmat dengan azab neraka. Fanas'aluhu jalla zikruhu ayyaj'alakum wa iyyana min ulaikal faizina bi rahmatih. Maka kami memohon kepada Allah yang Maha Agung namanya, bahawa dia menjadikan kamu, amin ya. Harap doa Imam Ghazali ini sampai kepada kita. Wa iyyana, dan jadikan kami, kata Imam Ghazali, daripada kalangan mereka yang berjaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah next kita akan sambung na'am, iaitu di muka surat 6 paragraf yang bawah sekali itu. Ya, tak kala kami mendapati jalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.